Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi. Okey, untuk minggu yang kedua PDPR, kita masih lagi dalam bab ubahan, subtopik ubahan langsung dan kita akan fokus dalam minggu ni untuk latih kendiri 1.1C. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok standard pembelajaran. Standard pembelajaran ialah kita nak menentukan hubungan antara 3 atau lebih pembeli ubah bagi suatu ubahan tercantum. Ubahan tercantum masih lagi dalam ubahan langsung. Okey, dia ubahan tercantum ni maksudnya dia ada lebih daripada satu hubungan lah, hubungan ubahan dia X dengan Z. Lepas tu kita letak dia punya pemala K. Lepas tu X dengan Z ni ada kuasa 2, ada punca kuasa 2, ada punca kuasa 3. Itu bergantung pada soalan lah yang diberi. Okay? So, kemahiran pelajar ialah menukarkan ayat yang dalam bentuk matematik tu kepada ungkapan matematik. Okey, seperti contoh nombor 9, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkadaran dan persamaan bagi setiap berikut. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Ini cikgu terangkan sahaja. Ini dia bagi seperti soalan A, dia bagi dalam bentuk ayat P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. So, macam mana kita nak buat dia dalam bentuk ungkapan matematik? P berubah secara langsung, itu simbol berkadaran. Q dan punca kuasa R. Punca kuasa R. Macam itulah sebab dia suruh awak letak simbol berkadaran. Tak perlu letak K lagi. Bila letak simbol berkadaran ni, kita tak perlu nak letak K lagi lah. Bila masa nak letak K, apabila simbol berkadaran ni, dia tukar jadi sama dengan. Okay. B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. So, jawapan dia Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Okey, maksud dia kan kuasa 2W itu W kuasa 2, kuasa 3X ialah X kuasa 3. C pula, isi padu V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A. Okey, V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan tinggi H. Okey, ikut soalan lah. So, V berubah secara langsung dengan A serta tinggi dia H. Okey, D pula, W bagi sebatang, jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan P. Okey, W berubah secara langsung dengan P dan kuasa 2 diameter tapaknya iaitu D. Okey, dia bagi simbol-simbol untuk awak lah. So, macam mana kita nak tulis? W berubah secara langsung dengan P. Okey, kuasa 2 diameter tapaknya D tu ialah D kuasa 2. Okey, boleh Awak kena mahir dalam penukaran daripada ayat matematik ayat dia kepada ungkapan matematik. Kena mahir. Kalau tidak nanti awak masalah untuk buat pengiraan. Okey, contoh-contoh lain awak boleh study sendiri dalam buku teks lah. Cikgu akan terus pergi kepada latih kendiri 1.1C. Nombor 1, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkadaran macam contoh tadilah. Okey, S berubah A, S berubah secara langsung dengan T dan U. So, apa jawapan dia? S berubah secara langsung dengan T dan U. Okey, macam tu. Okey, lepas tu B, V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Okey, so V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Okey, C pula, A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2C. So, A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. Kuasa 3B itu ialah B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Bila punca kuasa 2, inilah simbol bagi punca kuasa 2. Kalau nak letak 2 kat luar boleh. Tapi kalau tak letak 2, kita faham itu ialah punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, kita kena letaklah 3 dekat punca simbol punca kuasa tu. Okey.
D pula. Luas permukaan melengkung L. Sebuah silinder berubah secara langsung dengan jari tapaknya J dan tingginya H. Jadi L berubah secara langsung dengan jari tapaknya J dan tingginya H. Boleh Ini soalan nombor 1. Kita pergi pada soalan nombor 2. Kita nak buat pengiraan. Kita nak buat pengiraan. Kita nak hitung pemalar bagi K. Bila masa nak letak K, apabila simbol berkadaran tadi tukar kepada sama dengan, baru kita letak K. Okey, soalan 2. A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Kuasa 1/3 ni sama juga dengan punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 dia sama. So, P dia bagi 5.184, Q dia bagi 1.2, R dia bagi 216. Nilai yang dia bagi ni untuk apa? Untuk awak cari nilai bagi K. So, kita buat dia punya persamaan dulu. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dengan R kuasa 1/3. Kita tukar dia kepada sama dengan. So, kita letak K. Okey. Okey. Lepas tu kita gantikanlah nilai P yang dia bagi ni. Ganti. Kenapa nak ganti? Sebab soalan dia suruh cari K. Memang kena cari K sebab itulah dia punya persamaan dia. K tu mesti nilai. Okey, K tu mesti nilai. So, kita ganti P 5.184 sama dengan K. Q kuasa 3 ialah 1.2. Kalau kita ganti biasa kita buat bracket. K kuasa 3. Lepas tu R 216 kuasa 1/3. Ingat 1/3 kuasa 1/3 sama dengan punca kuasa 3. So 5.184, sorry. So awak calculate yang ini. 1.2 tekan kalkulator kuasa 3. Lepas tu buat shift punca kuasa 3 216. Shift punca kuasa 3 216. So awak akan dapat 1.2 kuasa 3 dapat 1.728. Okey, yang ini 6. Punca kuasa 3 216 tu dapat 6. So awak darab yang ni 5.184 sama dengan K. Bila awak darab awak dapat 10.368. Okey, 10.368. Lepas tu operasi darab dia akan pindah jadi bahagi. Kenapa nak kena pindah? Sebab kita nak cari nilai bagi K. Nilai bagi K. So apakah nilai bagi K? Awak calculate. K dapat 0.5. So itu jawapan dia. Okey, B pula. B sama macam konsep dia sama, cari K. Sama, okey. P berubah secara langsung Q, R dan S kuasa 2. P berubah secara langsung dengan Q, R, S kuasa 2. Kat mana cikgu tengok? Dekat B ni lah. Ni. So, kita tukar dia kepada K. Kita tukar simbol berubah secara langsung tu, berkadaran tu kepada K. So, K, Q, R, S kuasa 2. So, kita nak K, kita kena gantilah nilai P, Q, R, S kena ganti. So, apakah nilai P? 5.184 sama dengan K. Q dia ialah 1.2. R dia ialah, itu A. Okey. A, kita ambil yang B. Cikgu silap tadi. Cikgu pergi ganti nilai dekat A. Okey. P, apa nilai P? P 1/3. Awak lihat dekat B. P 1/3. K. Q 1/5. Better buat kurungan bagi nampak. R 3/2 dan S 1/3 di mana S ini kena kuasa 2. So awak calculate K awak akan dapat 1/30.
Operasi darab pindah jadi bahagi 1/3 bahagi 1/30. So, K dia awak akan dapat 10. Hati-hati bila kalkulate ya. Bila gantikan nilai, hati-hati. Okey, soalan 2 dah selesai. Kita pergi pada soalan 3. Soalan 3 dia bagi Y 6. X 0.64, Z 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Jika kita buat A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X dan Z. Kita buat dia punya persamaan. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X, Z. Kita tukar dia kepada sama dengan. So, kita letak K. Okay. So, sekarang kita cari nilai K, di mana kita kena ganti Y dia 6, yang diberi kat atas ni, K. X dia kita kena punca kuasa 0.64, kita ikut persamaan ini. Z dia 5. So, kita calculate yang ini, operasi darab. So, kita akan dapat 4. So, pindah sebelah. Operasi bahagi. So, K awak akan dapat 3/2. So, apa jawapan dia? Dia nak awak ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So, awak kena tulis balik persamaan dengan menggantikan K itu 3/2. 3/2 punca kuasa X dan Z. Inilah Y dalam sebutan X dan Z. Okey. Ini jawapan dia. Okey. B pula. Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. So, Z kuasa 2 lah. Okey, Z kuasa 2. Tukar kepada sama dengan letak nilai K. Letak nilai K. So, gantikan nilai Y itu 6. Sebab dia bagi benda yang sama. Okey. So, K. X dia ialah 0.64. Z dia 5, di mana Z dia kena kuasa 2. So, apa jawapan dia bila awak calculate 0.64 darab 5 kuasa 2? K dia dapat 16. So, pindah sebelah jadi bahagi. So, awak akan dapat K 3/8. Untuk jawapan, masuk balik K ini dalam ni, K yang diberi ni dalam persamaan ni. So, 3/8 X Z kuasa 2. Okey, itu dia yang nak persamaan. Kita teruskan soalan 4. Okey, soalan 4. Harga bagi sebatang rod besi X. Harga X berubah secara langsung dengan P, panjang P, pembalik ubah ni, dan kuasa 2 jejari J. J dia kuasa 2. Okey, jadi kita buat persamaan dulu. X berubah secara langsung dengan P dan J kuasa 2. So, jika sebatang rod besi dengan panjang 150, panjang tu simbol apa tadi? Panjang tu simbol P. So, kita tulis P 150. Jejari 3 cm. J dia 3. Dan harga RM 27, X 27. Tulis satu persamaan. Bila nak tulis satu persamaan, mesti ada K. Okey. So, kita tukar dia kepada sama dengan, dia akan jadi X sama dengan K, P, J kuasa 2. Apa nak buat dengan nilai-nilai ini? Kita kena gantikan. X dia 27, K, P dia 150, J dia 3 dan kita kena kuasa 2. So, awak calculate yang ini. So, awak akan dapat ni 1350. Okey, pindah sebelah jadi operasi bahagi. So, apakah nilai dia? Nilai dia awak boleh dalam pecahan, boleh dalam perpuluhan, terpulang pada awak. So, jawapan dia K 1/50. Maka persamaan dia kita gantikan semula nilai K ke dalam persamaan yang dibagi ni. Ni persamaan dia.
X sama dengan 1/50 Pi J kuasa 2. Okey, boleh salin soalan dan salin jawapan, cuba fahamkan. Kita